Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 24 Mac 2022. Sabah sudah bersedia menerima kehadiran pelancong luar negara bermula 1 April depan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, ini termasuk persediaan pengusaha pelancongan mengadaptasi norma dan SOP baru. Kementerian akan terus komited memberikan dan memperkenalkan pakej-pakej rancangan pada tahun ini serta melaksanakan strategi pemasaran yang komprehensif. Fokus diberikan kepada usaha perkongsian pintar bersama syarikat penerbangan, ejen pelancongan dan pejabat-pejabat lembaga penggalakan pelancongan Malaysia di luar negara. Datuk Jeffrey berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya sempena persidangan DUN Sabah ke-16. Dalam perkembangan lain, Menteri Belia dan Sukan Datuk Aaron Angin ketika ucapan penggulungan kementeriannya pula memberitahu Lembaga Sukan Sabah komited dalam menyelenggara kemudahan 16 kompleks sukan daerah selaras dengan Pelan Strategik Pembangunan Sukan Sabah 2021-2030. Kementerian Belia dan Sukan Sabah sentiasa komited dalam menyediakan infrastruktur kemudahan sukan di negeri Sabah. Terdapat beberapa buah kompleks sukan yang sedang dalam pembinaan pada masa kini, iaitu projek pembinaan kompleks sukan Tongot, projek pembinaan kompleks sukan Tuaran, projek pembinaan kompleks sukan Kota Merodok. Kementerian Pertanian dan Perikanan meneruskan tumpuan terhadap pengeluaran tanaman makanan, pensijilan ladang serta penyelidikan tanaman dan inovasi pertanian. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ia selaras hala tuju rancangan Malaysia ke-12 dalam mengukuhkan jaminan makanan keperluan industri, hiliran dan ekspor. Turut menjadi tumpuan penguatkuasaan biosecurity dan kuarantin tumbuhan serta pemerkasaan usahawan tani. Bagi memastikan projek pembangunan pertanian dapat dilaksanakan pada tahun 2022, Jabatan telah diluluskan peruntukan berjumlah 61.8 juta pembangunan bagi 31 projek biayaan kerajaan negeri dan 18 projek pembangunan biayaan kerajaan persekutuan. Beliau menyatakan demikian ketika ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sabah ke-16. Sementara itu, sidang DUN turut dimaklumkan kadar pengangguran di negeri ini meningkat daripada 5.8% pada tahun 2019, 8% pada 2020 dan 9% tahun lepas. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan ketika ucapan penggulungan kementeriannya berkata kadar itu adalah tinggi dan amat membimbangkan. Sehubungan itu, pelbagai program dilaksana termasuk mewujudkan portal My Future Jobs yang kini mempunyai sejumlah 110,038 pencari kerja aktif berdaftar dari Sabah dan Labuan. Portal tersebut menawarkan sebanyak 43,229 kekosongan jawatan dan telah berjaya membantu 8,684 penempatan pekerjaan bagi tempoh 2021 hingga Februari lalu. Jabatan Kerja Raya Sabah telah meneliti dan mengenal pasti risiko banjir di kawasan laluan sungai dan kawasan rendah yang menerima impak daripada pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bung Motaradin berkata, kajian semula dijalankan juru perunding di kawasan terlibat semasa tempoh pembinaan projek berkenaan. Sekiranya kajian mendapati terdapat kekurangan maklumat semasa rekal bentuk awal, kontraktor pakej diminta melaksanakan kerja berdasarkan hasil kajian dan reka bentuk terkini. Kontraktor pakej kerja juga diarah membuat pembinaan parit dan paip tambahan serta pemasangan pembetungan sesuai dengan kajian dan reka bentuk semula. Datuk Bong menyatakan demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya sempena persidangan DUN Sabah ke-16. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat penurunan jangkitan baharu dengan 388 kes dicatat semalam, iaitu penyusutan sebanyak 14 kes berbanding hari sebelumnya.
Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, peratusan jangkitan sporadik juga susut sedikit. Bagaimanapun ia masih tinggi pada kadar 55.15% dan merupakan kategori utama kemerebakan virus COVID-19 di 19 daripada 27 daerah di Sabah. Sebanyak 386 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2, tiada kes dalam kategori 3 dan 5, manakala 2 kes dalam kategori 4. Seramai 1,429 pesakit dilaporkan sembuh, manakala 3 kes kematian dilaporkan, iaitu di Beaufort, Tenem dan Sandakan. Baik saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. UMNO dan rakan parti dalam Barisan Nasional BN di Sabah berpendirian akan terus kekal bersama rakan komponen parti dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, UMNO tetap mendukung perjuangan GRS selain terus membincangkan perkara yang lebih baik untuk Sabah. Ditanya mengenai pembahagian kerusi, Datuk Bung Mokhtar berkata ia juga perlu dibincang dengan lebih teliti bersama rakan-rakan parti dalam GRS. UMNO Barisan Nasional mendukung perjuangan GRS. Bermakna kerajaan yang ada di Sabah ini kerajaan GRS dan BN Barisan Nasional. Jadi kita akan sama-sama untuk membincang, untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik untuk kita menghadapi PRU ke-15. Ini pun akan kita bincang. Beliau menyatakan demikian kepada media di Tawau. Sementara itu, mengenai kenyataan Parti Warisan yang menyatakan tidak mustahil akan menyokong GRS, Datuk Bung Mokhtar berkata tidak ada kemuskilan ianya akan berlaku bagi politik di Sabah. Kumpulan Sawit Kinabalu menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2021 berjumlah RM8,6,491 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Penyerahan dilakukan pengarah urusannya Datuk Bacho Jasni kepada timbalan yang di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Turut menyaksikan penyerahan berkenaan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johan Datuk Mahiruddin dan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Istana Sri Kinabalu. Pada tahun ini zakat yang kami sampaikan lebih besar daripada tahun lalu. Ini daripada perniagaan yang lebih menguntungkan pada tahun lalu. InsyaAllah pihak Sawit Kinabalu akan meneruskan tanggungjawab ini di masa-masa akan datang. Kewajipan zakat ini telah kita sampaikan. Setiap tahun kita akan sampaikan kepada hak-hak asnaf yang telah diwajibkan untuk mereka menerima hak mereka. Termasuklah bantuan-bantuan yang lain. Semalam kita telah menyampaikan bantuan untuk kebakaran di Tawau. Dalam pada itu, kumpulan Sawit Kinabalu turut menyerahkan sumbangan wakalah kepada Yayasan Nur Jauhar YNJ sebanyak RM100,000 yang diterima oleh Pengerusi Perbadanan Baitumal Negeri Sabah Dr. Omar Raisul As-Salam Shah Datuk Sulaiman Omar yang juga Pengerusi Kelab Kebajikan Raisul Sabah. Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS sedang mempergiat usaha menggalakkan ahli-ahlinya menghasilkan produk masing-masing. Dalam masa sama, NAFAS juga akan membantu memasarkan produk berkenaan. Ahli Jemaah Pengarah NAFAS, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, para ahli perlu memanfaatkan rangkaian NAFAS bagi mengembangkan perniagaan. Sebenarnya kita ni mempunyai banyak produk. Terpulang kepada kita untuk menjayakannya dan terpulang pada kita juga untuk memperkenalkannya kepada umum. Sebenarnya dalam satu kampung tidak kurang daripada 10 produk yang mereka boleh keluarkan. Jadi ambil peluang ini dan insyaAllah saya yakin bahawa kita boleh bersama-sama untuk berjaya.
Beliau ditemui RTM semasa melawat pameran nafas dan syarikat subsidiari di Hotel Promenade Kota Kinabalu. Pelbagai produk diketengahkan nafas menerusi pameran selama 3 hari berakhir esok. Ia dibuka bermula 8.30 pagi sehingga 5 petang. Persatuan-persatuan usahawan di negeri ini memohon agar kerajaan mempertimbang cadangan dan memperhalusi permasalahan dihadapi golongan berkenaan akibat pandemik COVID-19. Ini termasuk menilai semula Akta Sewaan Kediaman (RTA) dan Akta Insolvensi. Pengerusi Persatuan Pelancongan dan Pengembaraan Sabah SATA, Datuk Seri Winston Leong berkata, perkara tersebut penting kerana dapat memastikan pemain industri kekal aktif dan mengelak terpaksa menutup perniagaan sekaligus menyebabkan kehilangan pekerjaan. Ia turut disuarakan Naib Presiden Persatuan Usahawan Maju Malaysia, PUMM, yang juga pengerusi PUMM Sabah, Datuk George Lim. The Bankruptcy Act itu yang penting. Pasal kalau itu government tidak discuss sama bank negara and then kasih instruction sama all the commercial bank, kalau the bank take action, semua pun lose. Sebab kalau semua itu entrepreneur company going bankruptcy, itu you create unemployment. So regarding the bankruptcy act, yang kebanyakan business suffering, especially the micro business, small business, dia punya berjualan tidak banyak, cost yang naik, so the profit of the business will go down, and because of that, according to the record, about 10,000 people went bankrupt during this pandemic. Mereka berkata demikian kepada media selepas program People's Voices in the Time of Pandemic, anjuran PUMM di Kota Kinabalu. Kira-kira 30 pengerusi persatuan berkaitan keusahawanan hadir secara bersemuka selain secara dalam talian. Seramai 57 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Tawau menerima bantuan wang tunai daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Ia turut diberikan kepada pesara, balu dan orang kurang upaya OKU. Penyampaian disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Dr. Nurlida Tan Sri RM Jasni yang juga penaung YNJ di Tawau. YNJ turut memberi sumbangan RM50,000 kepada tabung kecemasan daerah Tawau. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya betul-betul bersyukur kerana ada insan yang sudi menyumbang. Anak-anak saya menerima bantuan daripada Yayasan Jauhar ni, memang saya rasa banyak-banyak berterima kasihlah sebab anak-anak saya ni 3 orang PU. Sementara itu, Toh Puan Dr. Nurlida juga berkesempatan menyerahkan bakul makanan kepada 24 ketua isi rumah terlibat kebakaran Kampung Hidayat Batu 4, Jalan Apas Tawau. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama saluran RTM. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.